Berikut merupakan demografi responden. Nama Wan Rabiatul Syahda binti Wak Azman, berumur 19 tahun. Beliau pernah bersekolah di Prasekolah SK Bandar Tenggara pada umur 5 dan 6 tahun. Kemudian pada umur 7 hingga 12 tahun, beliau bersekolah di SK Bandar Tenggara PPKI, dan pada umur 13 hingga 19 tahun, beliau bersekolah di SMK Bandar Tenggara PPKI. Responden merupakan kategori murid berkeperluan khas MBK bagi masalah pembelajaran. Seterusnya ialah temu buah pengalaman proses pembelajaran bersama responden. Yang pertama, proses pembelajaran di dalam bilik darjah. Responden menyatakan bahawa di sekolah mereka banyak menghabiskan masa di dalam kelas dengan pelbagai aktiviti. Terdapat 5 orang pelajar bagi setiap kelas. Responden mengambil 9 subjek teras dan termasuk subjek tambahan iaitu subjek memasak. Responden menyatakan bahawa setiap hari guru akan memberikan tugasan. Menurut responden, tugasan yang diberikan adalah tidak terlalu susah. Responden selalu menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru dengan membuat perbincangan bersama dengan rakan sekelasnya yang lain. Menurut responden juga, proses pembelajaran di bilik darjah juga selesa, iaitu tiada gangguan yang serius berlaku. Ianya disokong melalui penjelasan responden yang menjelaskan bahawa rakan sekelasnya suka mengacaunya tetapi hanya sekadar bergurau, bukan tujuan untuk membuli. Yang kedua ialah proses pembelajaran di luar bilik darjah. Responden menjelaskan terdapat pelbagai unit beruniform yang boleh disertai oleh semua murid berkeperluan khas, dan responden sendiri telah menyertai unit uniform pengakap sebagai aktiviti co-curriculum. Responden juga menyatakan bahawa setiap tahun dia bersama rakannya yang lain menyertai sukan tahunan sekolah bersama-sama dengan pelajar aliran biasa. Berikut merupakan cara bagaimana pelajar mengatasi kelemahan dalam proses pembelajaran di bilik darjah. Responden menyatakan bahawa dia akan bertanya terus kepada guru jika tidak faham sesuatu subjek itu, dan ada kalanya dia turut bertanyakan kepada rakan sekelasnya yang lain. Responden juga menjelaskan bahawa guru akan menerangkan satu persatu perkara yang tidak difahaminya. Guru juga sering bermain kuis di dalam kelas untuk memastikan pelajar lebih memahami setiap topik dalam semua subjek yang dipelajari. Seterusnya, bagi alat bantuan belajar pula, responden menyatakan bahawa guru sering menggunakan komputer riba untuk menayangkan sesuatu video atau melakukan pelbagai aktiviti lain di dalam bilik darjah. Susun atur kelas responden. Sebelum COVID, pelajar disusun mengikut PAK 21 iaitu 4 orang pelajar satu kumpulan. Selepas COVID, pelajar diminta untuk berada dalam kelas mengikut susunan satu meja satu pelajar dan jarak antara satu pelajar dengan pelajar yang lain. Dasar pendidikan inklusif yang berkaitan dengan responden. Yang pertama ialah hak sama rata, iaitu Deklarasi Hak-Hak Kemanusiaan Sejagat 1948. Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Deklarasi Hak-Hak Kemanusiaan Sejagat 1948 ini menekankan keperluan terhadap pembelajaran bagi orang yang kekurangan upaya khususnya. Responden yang ditemu bual ini mempunyai masalah pembelajaran. Namun dari segi akademik dan kurikulum, responden ini terlibat secara langsung. Responden yang ditemu bual juga menyertai unit beruniform, pengakap dan aktif dalam bidang sukan.
Aktiviti tahunan sekolah juga dapat diadakan bersama pelajar kelas biasa yang lain. Yang kedua ialah laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1978. Pihak kerajaan perlu bertanggungjawab dalam membantu menyediakan keperluan kepada pelajar di kelas pendidikan khas. Misalnya, pihak kerajaan dan guru harus memberi perhatian kepada murid berkeperluan khas ini kerana pelajar ini punya bakat atau kemahiran tertentu. Berdasarkan jawapan responden, beliau mendapat bantuan dari badan bukan kerajaan terutamanya bagi mendapatkan keperluan untuk persekolahan. Akhir sekali ialah hak kanak-kanak istimewa iaitu PBB. PBB menekankan agar setiap negara mengutamakan hak kanak-kanak yang kurang berupaya ini termasuk juga hak mendapat pendidikan. Hal ini demikian kerana setiap kanak-kanak yang kurang upaya berhak memperoleh pendidikan, latihan dan jagaan mereka. Semua hak ini membantu mereka untuk mencapai tahap yang tinggi dan sikap tidak bergantung dan integrasi sosial yang boleh. Teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran oleh guru terhadap responden. Yang pertama ialah menggunakan alat bantu mengajar. Guru mengajar menggunakan slide dan dipaparkan melalui laptop kerana pelajarnya hanya 5 orang. Yang kedua ialah merasa minda pelajar dengan bermain kuis. Selepas selesai PDPC, guru akan mengadakan kuis untuk menguji minda pelajarnya. Yang ketiga ialah mengadakan peperiksaan. Pelajar akan menduduki peperiksaan sebanyak 2 kali iaitu peperiksaan pertengahan dan peperiksaan akhir tahun. Akhir sekali ialah memberi penghargaan. Sekiranya pelajar memperoleh keputusan yang cemerlang, mereka akan diberi alat tulis dan buku. Sokongan luar yang responden perolehi iaitu daripada pihak kerajaan dan juga NGO. Yang pertama adalah bantuan keuangan. Responden menyatakan bahawa beliau menerima bantuan sebanyak RM100 daripada pihak kerajaan, bantuan sebanyak RM300 sebulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, bantuan daripada NGO iaitu daripada Pasaraya Sakan dalam bentuk pakaian, dan ada juga inisiatif lain daripada pihak sekolah iaitu bantuan alatan menulis sempena pembukaan sekolah. Yang kedua adalah bantuan rancangan makanan tambahan RMT. Apabila ditanya, responden menyatakan bahawa beliau tidak mendapat bantuan RMT dan responden perlu menggunakan duit sendiri untuk membeli makanan di kantin. Yang ketiga adalah bantuan alatan persekolahan. Responden pernah mendapat bantuan beg sekolah daripada gurunya. Dan yang terakhir adalah bantuan skim pinjaman buku teks. Responden menyatakan bahawa beliau akan menggunakan buku yang telah disediakan di atas rak di dalam kelas sahaja. Cadangan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran untuk responden. Okey, cadangan yang pertama daripada pihak kami adalah menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian dengan keperluan murid berkeperluan khas seperti iMap iaitu Interactive Magnetic Board adalah sejenis alat bantu mengajar yang secara umumnya berfungsi membantu guru untuk meningkatkan keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ia terdiri daripada 2 komponen iaitu papan interaktif bermaklumat yang mengandungi pelbagai maklumat dalam pelbagai bentuk dan juga komponen set jawapan. Alat pembelajaran iMap ni merangsang pelajar untuk belajar dengan lebih efektif di dalam bilik darjah. Pelajar juga dapat belajar secara pantas, seronok dan melibatkan penggunaan pelbagai kemahiran ataupun multiple skill. Okey, cadangan kami yang kedua adalah pengajaran dirancang secara sistematik iaitu melalui kaedah dan teknik yang sesuai, membimbing dan memotivasikan pelajar demi memperolehi pengetahuan dan menguasai kemahiran agar ia bersesuaian dengan pelajar yang berada di sekolah menengah. Pengajaran yang sistematik akan memudahkan pelajar mempelajari setiap silibus di sekolah menengah. Yang terakhir adalah tentang komitmen pelajar kepada kumpulan secara keseluruhan. Apabila ditanya soalan kepada responden iaitu awak suka belajar bersama kawan-kawan yang lain, responden menyatakan bahawa beliau suka dan selesa belajar bersama-sama kawan yang lain. Dan soalan yang kedua adalah pernah tak responden mewakili sekolah dalam bidang pendidikan ataupun sukan? Beliau menyatakan bahawa beliau pernah menyertai bola baling dan wakil kawat kaki unit beruniform semasa sukan di sekolah.